Baik. Bismillah. Boleh macam nak tengok komen? Oh, mana? Ada handphone tak? Oh, ada. Buka. Ada Puan dah dengar tadi, Jackie yang tak bercakap macam tadi. Dah start kan? Dah start live ni? Macam mana asal ni okey pula, yang tadi tak okey. Siang tadi. Okey. Dah ya Tuan Amir? Okey. Dah ready? Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana menonton secara live malam ini dari pentas The Parent Story. The Parent Story adalah sebuah media digital yang fokus memberikan maklumat dalam bidang keibubapaan, pengurusan kewangan, percutian, kecantikan dan kesihatan. Mohon like dan follow Facebook The Parent Story dan juga IG theparentstory.com. Nama saya Zamzana Arifin dan saya merupakan pengasas kepada pantangplus.com, iaitu sebuah portal tempahan pakej berpantang online, dan malam ini saya akan bertugas sebagai moderator anda. So malam ini kita sangat bertuah kerana seorang speaker hebat akan mengupas tajuk urutan suami untuk isteri mengandung. Dalam musim-musim COVID ni kan, elok jugalah jika suami sendiri yang urut isteri yang sedang mengandung tu, kerana khidmat tukang urut sangat terhad pada masa ini. Jadi bersama-sama saya ialah Tuan Aminur Rashid Jamil. Beliau merupakan pengasas kepada Pusat Al-Amin Terapi Saraf dari Shah Alam Selangor. Beliau berpengalaman 8 tahun dalam bidang urutan saraf. Selamat datang Tuan Amin. Tuan Amin. Baik, untuk membuka bicara, boleh Tuan kongsikan mengapakah seorang ibu mengandung mengalami sakit-sakit badan sewaktu mengandung. Silakan Tuan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, saya Aminur Rashid. Jadi hari ini tajuk kita adalah urutan suami untuk isteri mengandung. Jadi soalannya, mengapa bila mengandung wanita ni dia akan sakit-sakit badan? Saya tak terlalu complicated, saya akan jelaskan secara mudah supaya kita mudah faham. Jadi apabila satu orang wanita tu hamil, maka badan dia akan penuh dengan air. Okey, air pada badan dia akan meningkat. Jadi jumlah air pada badan kita yang meningkat ni, dia akan menyebabkan otot atau kita punya kulit kita menjadi tegang. Okey. Sehingga sampai suatu masa perjalanan darah untuk satu orang wanita mengandung tu akan mula terganggu. Okey, dan apabila berlaku keadaan seperti itu, maka banyaklah komplikasi yang berlaku pada tubuh wanita tersebut. Biasanya antara yang paling kerap berlaku adalah mereka mudah mengalami kebas-kebas anggota seperti kebas-kebas jari, kebas-kebas tangan, mula cepat lemah bahagian bahu, mereka mudah kebas bahagian kaki, dan kadang-kala datang kejang atau kram disebabkan kurangnya kalsium dalam badan untuk pembentukan janin. Okey, jadi disebabkan itu orang yang mengandung akan ada banyak implikasi-implikasi yang menyebabkan mereka mudah sakit-sakit badan. Okey. Baik. Okey. So Tuan Amin mungkin boleh terangkan adakah mengurut ibu yang sedang hamil ini membahayakan? Okey, jadi bila ibu yang sedang hamil, adakah urutan yang membahayakan? Sebenarnya urutan ni memang diperlukan sebabnya mereka mengalami sakit-sakit badan. Tapi kita kena tahu tentang apakah perkara yang tak boleh disentuh. Pertama sekali, urut memang boleh, secara umumnya boleh, tetapi kita tak boleh urut di bahagian perut dan kita tidak boleh urut di bahagian tapak kaki yang biasa orang buat refleksologi, iaitu tak sesuai, dan perut pun tak sesuai. Okey, dia akan mengganggu janin, ataupun mungkin ada kemungkinan juga air ketuban tu boleh pecah kalau kita salah cara. Jadi untuk keselamatan, urutan hanya dilakukan pada bahagian-bahagian yang common seperti bahagian bahu, bahagian belakang, tengkuk, bahagian tangan, betis atau peha. Tetapi elakkan pada dua tempat yang paling bahaya, iaitu perut dan juga tapak kaki. Sebab bila kita urut tapak kaki, perasan tak kadang-kadang bila kita urut tapak kaki refleksologi, pada poin-poin tertentu kita rasa berketul dan sebagainya, bahagian tu kita akan tenyih kuat sikit.
Jadi kalau kita buat macam tu, dia akan bagi kesan, dia mudah bagi kesan pada organ dalaman kita, pada perut, ataupun dia akan mengganggu kandungan tu sendiri. Jadi lebih baik dielakkan. Okey. Untuk urutan, sekiranya ibu tu baru mengandung dalam trimester pertama, maka itu adalah saat-saat yang kita perlu hati-hati dan jaga-jaga. Sebabnya apa saja kesilapan yang kecil pun boleh menyebabkan keguguran pada kandungan. Okey, jadi kalau nak jalankan urutan, pertama syarat dia, urutan tu mesti dalam keadaan yang ringan dan lebih kepada relaxing. Okey, lebih kepada relaxing. Dan kita mungkin boleh gunakan bantuan minyak herba yang membantu untuk melembutkan balik saraf-saraf yang urat saraf ataupun otot-otot yang tegang tu. Menggunakan bantuan medium lain lah seperti minyak herba, okey, ataupun ada lagi macam regangan. Okey, jadi apabila satu orang wanita mengandung yang nak melakukan urutan, sebaiknya 6 bulan ke atas. Okey, sebab kandungan dah agak kuat. Tapi minimum paling cepat pun 3 bulan ke atas. Itu untuk keselamatan kandungan tu sendiri. Baik, terima kasih. Okey, Tuan Amin, boleh terangkan sikit apakah teknik yang betul untuk mengurut ibu dalam tempoh kehamilan ni? Teknik urut Okey, teknik urut yang betul. Okey, pertama sekali teknik urut yang betul, kita tak fokus kepada arah gerakan sangat atas ataupun bawah, tetapi kita fokuskan kepada cara tekanan. Okey, cara tekanan yang kita nak bagi adalah tekanan yang lembut dan lebih kepada relaxing. Okey, jadi untuk dapatkan tekanan yang lembut, kalau kita menggunakan ibu jari, maka ibu jari ni tajam. Okey, kalau kita nak gunakan ibu jari, kita pastikan kita tekan tu dalam keadaan melebar. Kita letak secara melebar. Bila kita letak secara melebar, maka itu akan mengurangkan tahap kekuatan tekanan tu. Sekiranya kita bagi tekanan yang kuat, maka itu membahayakan. Tapi kalau kita bagi tekanan yang lembut dan sederhana, ia akan beri kesan yang baik kepada ibu tu sendiri. Okey, sebabkan bila satu ibu tu dia mengandung, macam saya cakap tadi, otot-otot dia akan tegang jadi ketat. Bila dah sampai trimester yang ketiga, biasanya dia punya simptom tu akan lebih kuat. Jadi apabila simptom tu lebih kuat, biasanya ibu-ibu dia cenderung untuk kurangkan pergerakan. Apabila dia kurang pergerakan, sebenarnya dia akan memarahkan lagi keadaan tu. Okey. Jadi dia perlu teruskan berjalan, panaskan badan, dan urutan adalah salah satu caralah untuk melembutkan kembali otot dia, melancarkan pergerakan dan juga supaya darah tu dalam keadaan lancar. Jadi apabila flexibility dia menurun, dia akan rasa susah nak buat banyak pergerakan dan dia cepat penat, cepat mengah. Jadi bila ada urutan yang betul dalam keadaan yang urutan yang lembut, maka urutan tu akan membantu bukan saja beri relaxing, baiki mood dia, tetapi akan melancarkan balik pergerakan dia dengan melembutkan otot yang tegang. Jadi kepada ibu-ibu yang mengandung ni, antara cara untuk mereka kurangkan kesan ni adalah salah satunya mereka jangan stres yang tinggi, sebab keadaan stres tu sendiri akan memarahkan lagi keadaan. Okey, stres ni akan menyebabkan otot kita menjadi tegang. Dalam keadaan biasa pun, kalau bukan mengandung pun, otot kita akan mudah menjadi tegang apabila kita dalam keadaan stres. Jadi kalau wanita mengandung, dia dalam keadaan stres lagi, maka dia akan lebih teruklah kesan-kesan tu. Jadi apabila suami dia tahu cara urutan, maka dia akan membantu isteri dia. Sebab apa? Isteri dalam keadaan sukar, tak nak bergerak susah, dan pembentukan janin berlaku. Jadi banyak komplikasi dalam badan dia. Kalau suami tak ambil peluang untuk bantu, maka keadaan isteri ni biasanya emosi akan tak terkawal. Okey. Tadi puan tanya bagaimanakah teknik urutan dia kan? Yeah. Okey, teknik urutan dia saya boleh tunjuk sepintas lalu je. Sebabnya kita kekurangan orang lah untuk bantu. PKP kan, nak pegang kamera apa semua tak ada kan. Okey, duduk tengah. Duduk ke kursi. Duduk sini lah. Duduk sini. Sekejap saya nak set up model kejap.
Duduk situ. Tak ngadap sana. Ngadap sana. Ngadap sana. Kakak. So Tuan Amin akan buat sedikit demo ya untuk menunjukkan teknik urutan yang betul. Jadi Nampak Nampak ya? So mari kita ikutilah demo ni. Silakan Tuan. Alhamdulillah. Okey, suara saya jelas tak? Jelas? Bergema tak? Tak. Okey, jadi Terus. saya punya cadangan saya kalau para suami yang nak membantu isteri, sebab saya rasa dalam tubuh kita ni perkara yang paling penting ni ada dua yang paling penting. Pertama sekali tangan. Orang paling kerap rasa lenguh tangan atau kebas. Sebab bila kita buat banyak pergerakan tangan, yang tu satu. Yang kedua ialah masalah pada bahagian kaki. Kaki cepat kebas dan kaki pula dia bersangkut paut dengan pinggang. Okey, jadi dalam teknik ni saya akan fokuskan lebih pada dua anggota ni, tetapi penekanan kita bagi pada bahagian belakang. Contoh okey, kalau orang yang ada banyak masalah pada bahagian tangan, okey, tangan dia bermasalah, biasanya kita kena tengok daripada pangkal bahagian tangan tu sendiri. Okey, ini tangan, jadi kita kena fokuskan pada bahu, baru kita turun ke tangan. Sebenarnya itu cara yang lebih lengkap. Sama juga untuk mereka yang ada masalah kaki, tak kisah cepat lenguh ke, kaki dia mudah kebas, tak boleh nak berdiri lama. Okey, biasanya dia berpunca daripada pinggang dulu. Kemudian dia baru turun ke bawah. Daripada pinggang ni dia boleh efek kaki, daripada pinggang dia boleh ada masalah lutut. Okey. Jadi dalam video ni saya nak berkongsi apa tahu? Saya akan lebihkan fokus pada bahagian belakang sebab belakang ni dia dekat dengan tangan dan juga pinggang dia agak menyeluruh. Okey, jadi saya tunjuk asas ya tentang di manakah point dan apakah dan bagaimanakah cara yang mudah untuk kita buat. Okey. Okey, langkah pertama posisi isteri kita lah. Jadi kalau yang suami yang nak urut, isteri lah. Okey, dia duduk dalam keadaan macam ni. Okey, ni nampak ni kursi kan? Ni tempat sandar kursi kan? Okey, dia duduk terbalik. Nampak Okey, cuma pastikan bahagian perut dia, kalau isteri tu mengandung, perut tu jangan terlampau stres, letak kuat tak. Tapi lebihkan pada bahagian dada dia kat kerusi. Jatuhkan dada. Macam tu. Okey? Jadi badan dia akan jadi macam agak condong sikit. Kalau ada bantal bagi dia pegang bantal kat tengah pun tak apa. Boleh? Okey, ni langkah pertama ialah posisi isteri kita yang sedang mengandung tu. Okey, ni satu. Yang kedua, jatuhkan. Okay, kita minta dia jatuhkan badan, condong ke depan. Okey, mulakan urutan pada bahagian bahu dia. Okey. Bahu. Kita letak minyak, okey. Kalau anda ada minyak boleh gunakan. Kalau isteri anda Allah pada minyak urut, boleh gunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ni lebih mesra. Okey, mesra kulit. Okey, mulakan daripada bahu, letakkan minyak di bahagian ni. Okey, gunakan tangan ni, 4 jari ni untuk tarik bahagian otot bahu ke belakang. Okey. Pakai 4 jari, tekan, tarik. Tekan, tarik. Okey. Bila anda memulakan urutan, sentiasa mulakan urutan dengan tekanan biasa dulu, sederhana dulu. Okey, biar dia lembut, naik sikit. Okey, jangan terlampau rushing dan pastikan kuku anda tak tajam jadi luka kan. Naya je. Okey. Okey, itu satu, tarik. Anda boleh tarik ni berapa kali? Sebenarnya berapa kali tu terpulang kepada anda. Mungkin anda boleh urut bahagian bahu, tarik macam tu dalam 2 atau 3 minit, lama sikit pun tak apa. Okey. Okey, untuk bahu dia ada beberapa variasi Pertama, kita tarik ke belakang. Okey. Tekan dan tarik. Kita pegang otot tu, kita tarik. So lama-lama dia akan lembut. Bila bahu dia lembut, maka dia akan efek kepada tangan dia. Tangan dia akan mula release. Okey, yang kedua, teknik untuk bahu, anda boleh gunakan tapak tangan, okey. Ataupun anda boleh gunakan lengan. Pakai lengan mudah. Okey, lengan. Letakkan di bahagian bahu, tekan dan tolak keluar. Tekan, tolak. Tekan dan tolak. Okey.
Okey, anda boleh buat teknik satu yang tarik tu 1 minit. Kemudian pakai lengan tolak keluar buat 1 minit. Boleh? Okey, kemudian yang itu yang pertama bahu. Yang kedua kita pergi ke tangan. Okey, ni bahagian lengan. Otot tricep belakang ni. Okey, apabila satu orang tu ada masalah tangan cepat lenguh atau kebas, seluruh tangan. Jadi ini ada antara bahagian yang perlu kita bagi penekanan juga. Okey, anda letakkan tangan, buat macam ni tangan. Letak ibu jari di bahagian lengan Okey. Tekan dan tarik ke bawah ke siku. Okey, ini anda boleh buat sekitar 15 saat pun tak apa. Okey, macam tu. Boleh? Buat kiri dan kanan. Baik. Seterusnya kita pergi ke bahagian siku ke bawah Okey. Kita pegang tangan dia. Kita letak minyak. Kita letak macam ni semua. Kita lurut je kanan kiri. Lurut je, kita buat umum je. Tak terlampau fokus sebab dia bukan nak tekanan yang sekuat hati pun. Sebabnya dia nak asalkan darah dia tu ada momentum yang bergerak. Okey, yang tu pun dah cukup untuk relaxkan badan dia. Gunakan semua tangan ni, picit je secara umum. Buat semua je. Tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik. Okey? Okey, dapat So, dengan teknik ni akan dapat riliskan dia punya masalah lah. Dan yang paling penting kalau sekiranya dia memang ada masalah jari jemari, jadi fokuskan pressure tadi, lebihkan di bahagian lengan ni. Ni bahagian lengan di sini. Okey, otot sini Okey, bila kita menggenggam, so otot ni banyak main peranan. Okey, tapi kalau masalah pergelangan tangan pula atas ni. Tapi itu detail sangat. Okey, tapi untuk urut orang bersalin ni, orang mengandung ni, kita bukan nak terlampau detail seperti itu. Cukuplah kita nak riliskan masa je, nak lembutkan. Jadi kita jangan terlampau stres buat point ni. Okey, kalau nak belajar urutan saraf, point yang lebih detail itu lain masuk kelas. Okey. Okey, habis buat tangan Okey, kemudian kita pergi kat belakang. Okey, dia sandarkan badan dia ke depan. Okey, belakang dia. Okey, kalau dia boleh kasar Main tolak je Tuan Amin. Tak apa. Dia tak sengaja. Okey. Dia terlampau fokus dia macam tu. Okey, okey. Okey, kita letakkan. Okey, jadi pakai tapak tangan. Okey, letakkan. Okey, tapak tangan ni. Okey. Nampak tak? Okey. Sini tau, sini. Ni bahagian yang bonjol ni. Bahagian bawah ni. So bahagian ni dia macam bulat kan, keras kan. Okey, letak di bahagian otot otot belakang. Tekan, tolak ke bawah. Bukan tekan tulang belakang tau. Bukan tekan tulang Tapi di tepi tulang tu ada muscle kiri dan kanan tu. Kita tekan pakai tapak tangan, tolak ke bawah. Macam tu. Okey, ni lakukan dalam antara 30 saat ke 1 minit. Tak apa, lama sikit pun tak apa. Okey, bagus sangat akan riliskan badan dia. Okey, belah kanan dan juga kiri Okey. Dapat Boleh. Boleh pun sama-sama. Jelas. Boleh bang? Jelas. Jelas Alhamdulillah. Okey, tu part yang kedua, part satu tadi bahu ke tangan. Part satu bahu, part kedua tangan, part ketiga belakang. Betul tak? Okey, part yang keempat ni dia punya punggung. Okey, punggung ni sebenarnya penting tau. Penting sangat untuk meriliskan bahagian pinggang. Bila ada orang sakit pinggang, jangan kita urut bahagian atas ni je. Tak cukup. Memang tak cukup sangat. Okey. Kena ambil bahagian bawah ni sangat penting ni. Okey. Jadi untuk teknik urutan dia. Okey, gunakan tapak tangan yang sama tadi sini kan. Okey. Tapi kita turun bawah sikit, kita boleh melutut macam ni. Kita tekan, tolak ke tepi. Tekan, tolak. Tu cara dia. Jangan terus kuat tengok pada respon dia, tapi lebihkan tekanan tu kepada riliskan lah, kepada relaxing. Okey, lebihkan tekanan tu kepada relaxing tau. Okey. Tapi kena ada pressure lah, janganlah sampai sapu sampai tak ada langsung tekanan. Tekanan tu kena ada, tapi dia lebih kepada relaxing. Okey. Kalau dia memang tegang, anda tekan sikit pun dah sakit dah. Baik. Kiri dan kanan. Okey, ni sangat penting ni untuk riliskan pinggang dia. Boleh?
Boleh? Faham? Okey. Semua dapat semua faham Jelas? Cuba komen faham ke tak faham. Jelas, Siapa jelas. yang Alhamdulillah. siapa yang jelas komen jelas. Ya. Okey, silakan share kepada anda yang tengok tapi tak share ni, kesian pada orang lain. Kalau Ya. anda bantu share, orang lain amal, anda yang share tu akan dapat pahala. Sekiranya orang tu amal disebabkan dia jumpa anda share tu. Okey, tekan Alhamdulillah. butang share. Free je kot kan. Kita sambung lagi. Okey. Okey. Sambung lagi. Boleh? Boleh. Berapa lagi Boleh. teknik, Tuan? Sikit je. Ni Okey. peha dengan petis. Baik. Teruskan. Di bahagian link tu dah ada pin post belum? Dah ada pin komen Sudah. belum? Dah ada dah. Okey, bagi tahu dia orang suruh dia ambil percuma. Alright. So kepada penonton sekarang mohon boleh share video ni dan juga ada pin untuk dapatkan, untuk download e-video percuma. Okey, saya ada letakkan link di komen pertama. Sila anda klik link tu untuk saya bagi video percuma. Okey, kalau anda terlepas nasiblah. Sebab sekarang tengah live, so saya bagi. Okey. Okey, dah habis bahagian punggung. Kemudian kita sambung di bahagian peha. Okey, bahagian peha ni simple je. Okey, ni peha bahagian kanan. Nampak? Ni lutut, ni punggung Nampak satu line. Kita ambil line ni cukup. Pakai tapak tangan. Tekan, tolak je. Okey. Tolak. Buat seluruh bahagian tepi peha semua. Daripada atas turun ke bawah sikit, naik atas sikit macam tu. Okey, buat anggaran 30 saat pun dah okey dah. Okey? Baik. Kemudian last kali ialah di bahagian betis. Okey, di bahagian betis. Bahagian betis ni simple je. Anda menggunakan ibu jari tapi jangan tajam Gunakan ibu jari secara melebar. Okey, secara melebar. Sebab kalau tajam, yang tu kira kuat tu. Kita tak nak dia terlampau sakit. Kita nak dia lebih pada relax. Okey? Tekan, tarik. Tekan, tarik. Pakai minyak macam tu. Okey, kalau dia ada masalah bahagian kejang kaki, okey, itu poin depan pula. Itu nantilah sebab kita ajar poin general sekarang ni kan. Ya, Okay, betul. poin belakang. Tekan tarik je. Ni untuk riliskan je. Baik. Okey, kanan dan kiri. Baik. Okey, setakat ni jelas tak? Boleh tak anda komen dan anda tolong share sebab ilmu ni bukannya rugi pun kita share. So Baik. anda klik butang share tu supaya dia boleh bantu ramai orang. Sebab orang bersalin ni dia sakit. Okey, dia kandung baby tu 9 bulan. Lepas tu saya share free, anda tak nak tekan share. Kesian kat orang lain. Okey, so Tuan Amin, kita tengok sikit apa komen-komen daripada penonton. Boleh. Tuan Muhammad Amir Ruslan mengatakan mantap Syifu, moga terus maju jaya. Wan Wana Abbas ada meletakkan pin kopi untuk download video. Okey. So jangan tak download. So Puan Alina Hasni menyatakan okey, jelas, best ni, kena tag suami. So tag lah suami masing-masing. Tuan Bazil mengucapkan terima kasih cikgu. Puan Rizida nampak ada orang Suhadah faham. Puan Puspa kata best ni, terus demo. Wow. Okay, so Puan Alina kata wow, he really knows his anatomy. Alhamdulillah. Okay, baik. Tuan, baik, kita sambung sikit je lagi. Kita ada sikit saja lagi masa. So saya nak tanya, jadi untuk demo tadi, anggaran berapa masa untuk satu sesi lah mengurut ibu mengandung ni, anggaran masa? Okey, anggaran masa Ya. Okey, anggaran masa untuk untuk urut ibu mengandung sebenarnya dia tak adalah masa yang spesifik. Okey. Kita buat just relaxing je, tapi kalau urutan macam tadi saya tunjuk tu, okey, yang tu kita boleh buat sekitar 15 ke 20 minit okeylah. Okey. Kalau rasa lama buat 10 minit pun tak apa, tapi sebenarnya kalau kita buat secara santai 15 ke 20 minit pun tak apa. Sebabnya ialah bila kita urut dia bukannya akan hilang, tapi dia akan release kan. Mungkin selang 2 atau 3 hari dia akan sakit balik. Baik. Buat lagi. Tapi kalau kita terus buat 1 jam lagi kita jadi malas. Ya. Kita buat konsisten. Walaupun masa tu mungkin sekadar 15 ke 20 minit je, tapi kita buat lagi. Nanti kita buat lagi. So itu akan beri bantuan yang lebih baik daripada kita buat sekali lama
tapi hanya sekali je. Okay. So ada soalan boleh tanya di bahagian Yes. komen. So boleh tanya soalan sementara kami masih lagi live. Jadi Tuan Amin maksudnya kita urut santai-santai saja sekadar melepaskan ketegangan kepada ibu hamil ni. So sekurang-kurangnya dalam 15 ke 20 minit saja sudah cukup Dah cukup. Okey, kepada anda yang sedang menonton, ada benda yang sangat penting, dengar betul-betul Okey. Sila klik di link ruang komen. Saya ada hadiahkan kepada anda yang sedang menonton ni, special untuk penonton Facebook ni. Anda akan dapat video percuma. Tahu tak video apa? Video untuk urut bahagian tangan yang kebas. Satu. Yang kedua, untuk tangan yang kerap lenguh daripada bahu sampai ujung jari. Kalau selalu lenguh, bagaimana teknik urutan dia? Teknik urutan yang saya bagi video ni adalah video untuk anda buat di rumah, boleh buat sendiri. Jadi ambil peluang ni, kesempatan ni, cepat-cepat klik di ruang komen tu, ada link, cuba cari. Sebelum live ni habis, sebelum offer ni ditutup, sementara ada. So saya tak tahu sampai bila dia akan ada. So lebih baiklah anda ambil peluang ni. Okey Tuan Amin, soalan terakhir boleh kongsikan dengan para penonton. Ada tak cara-cara lain untuk melegakan kesakitan badan ni bagi seorang ibu mengandung selain daripada mengurut? Okey, selain daripada urutan, apakah cara untuk anda kurangkan sakit badan? Ada cara. Okey, yang pertama, anda boleh kerap mandi air suam. Air suam, so air suam ni dia akan membantu, sama juga dia panaskan badan dan dia lancarkan balik darah. Okey, satu. Yang kedua, kalau anda ada minyak herba yang kawan recommend yang safe, yang selamat, boleh gunakan sebab ada penggunaan minyak herba ni membantu juga untuk melembutkan otot-otot yang tegang. Okay, kalau anda tak tahu tak apa, anda PM je The Parent Story ni. Kita boleh bagi tahu produk mana yang sesuai untuk anda. Okay? Baik. Kalau anda kata, aku nak beli tapi aku takut kat sana ada campuran ni yang tak selamat tu, kulit aku takut tak selamat. Anda boleh PM je The Parent Story, kita suggest apa produk yang sesuai untuk anda. Okay, yang ketiga, apa cara lagi supaya kita boleh kurangkan sakit? Okay, caranya adalah melalui senaman. Senaman ni bukanlah berjoging. Tapi senaman ni maksud saya adalah lebih pada stretching. Okay, anda boleh masuk ke YouTube dan search je senaman sakit pinggang Al-Amin. So muka saya akan keluar insyaAllah dan saya ajar anda lah macam mana anda nak buat senaman untuk meriliskan sakit di bahagian pinggang. Okey, apa tadi? Mandi air suam, sapukan minyak yang sesuai, kemudian senaman. Okey, yang seterusnya untuk kawalan yang keempat ni untuk mengawal adalah anda kena teruskan tenang, kena release, kena tenang. Jangan terlampau stres sebab stres akan memarahkan lagi keadaan. Okey, kepada para suami, berikan support dan bantulah isteri anda kerana mereka dalam keadaan yang seragah. Jadi bila kita bantu, sebenarnya kita bantu family kita juga. Baik. Okey. Baik Tuan Amin. Okey, so untuk para penonton The Parent Story, kami bersiaran secara langsung dari The Parent Story dan The Parent Story adalah sebuah media digital yang fokus memberikan maklumat dalam bidang keibubapaan, kewangan, kecantikan dan kesihatan. Jadi mohon like dan follow Facebook The Parent Story dan juga IG theparentstory.com. Dan okey Tuan Amin, kita ada beberapa soalan. Saya petik satu tengok kita pun masa pun tengah tak cukup ni. So urutan ni urutan ni sesuai untuk orang yang bukan hamil? Oh, untuk orang yang bukan hamil lagilah sesuai. Lagilah sesuai sebabnya apa yang saya tunjuk adalah tahap yang minimum. Tahap minimum. Jadi tahap minimum ni sebenarnya dia sesuai untuk semua orang. Tapi tahap yang heavy, yang lebih berat, itu tak semua sesuai. Okay. Jadi kalau urutan ni dia sesuai untuk ibu mengandung, berarti dia boleh diurut untuk semua orang, boleh. Tapi kalau dia spesifik untuk kes yang berat, tak semestinya dia sesuai untuk semua orang. Jadi kategori yang saya share adalah kategori urutan yang ringan. Anda boleh buat pada anak anda, pada ibu anda, ayah anda, boleh guna. Apa? Saya halalkan. Mudah-mudahan Allah berkati dan saya dapat pahala berterusan, amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So jadi jika ada apa-apa persoalan yang belum kami jawab, kami akan attend kepada soalan-soalan ini. So again,
tolong like, tolong klik link untuk download video percuma. Okey. Video itu ialah video yang bagus untuk atasi kebas dan lenguh ya. Okey, kebas dan lenguh. Yes, kebas tangan dan lenguh tangan. Saya bagi percuma je tu. Baik ambil peluang ni cepat bagi klik. percuma. Cepat sebelum live ni habis. Sebelum live ni habis, baik klik sekarang. Silakan. Jadi okey, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Tuan Amin, ada apa-apa pesanan lagi sebelum kita tamatkan siaran? Okay, pesanan saya adalah kita kena teruskanlah gunakan masa yang ada sementara PKP ni. So kita duduk di rumah dalam masa yang panjang. Kita gunakan masa di rumah ni untuk kita belajar something yang baru yang membantu kita untuk menjadi orang lebih baik. So salah satunya hari ni kita dah belajar teknik urutan. Betul tak? Betul. So nanti lepas 2 hari kita akan live lagi, kita akan pergi tajuk lagi. Jadi anda yang duduk di rumah ni, kalau boleh jangan bazirkan masa, gunakan masa tu untuk berkarya manfaat. Salah satunya adalah boleh follow the parent story, kita akan ceritakan daripada semasa ke semasa topik-topik yang anda boleh belajar untuk family anda, untuk diri anda. Okey, terima kasih. Baik. So harapannya semoga sesi ini tadi dapat memberikan manfaat kepada semua yang sedang menonton. Sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, share kepada rakan-rakan anda yang mungkin sedang menghadapi kebuntuan, menghadapi isteri yang sedang sakit-sakit badan ketika mengandung di tengah-tengah musim COVID ni lah. Ya. Okey, jadi kita akan tamatkan siaran kita. Kami mohon izin untuk undur diri dulu. Selamat malam dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila tekan butang share sebelum habis. Baik. Assalamualaikum.